Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Ahmad Rasdi. Dan pada YouTube kali ini saya ingin membuat ulasan terhadap kritikan yang dilemparkan kepada Kerajaan Perpaduan dalam kes DNAA Zahid Hamidi. Jadi umum diketahui bahawa baru-baru ini kita telah menyaksikan di dalam pengumuman media bahawa Dato' Sri Zahid Hamidi dibebaskan dari sudut apa yang disebut DNAA. Bukanlah berkata bahawa beliau langsung tak bersalah macam kes Muhyiddin yang macam dibuang kes, tetapi dikatakan bahawa DNAA ini adalah suatu keadaan di mana kalau pihak pendakwa nak buka balik kes, bila-bila masa itu terpulang pada mereka. Jadi selepas pengumuman tersebut, maka banyaklah kritikan dilemparkan kepada Kerajaan Perpaduan dan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin dan Perdana Menteri. Di antaranya adalah perli daripada orang yang dulu UMNO, lepas tu masuk DAP, lepas tu masuk entah apa-apa, orang yang sekejap cakap begini, sekejap cakap begitu, maka mengatakan bahawa mana ni kerajaan reformasi, kata nak reform ataupun nak buat reformasi macam-macam, dah 23 tahun, tapi semua itu terbang. Jadi itu satu perli lah. Yang kedua adalah kritikan bahawa mana dia tekad Anwar Ibrahim untuk memerangi rasuah. Di mana tekad dia? Kata sana pergi sini, cakap lawan rasuah, tapi tengok-tengok kawan dia pula yang semacam terlepas rasuah. Jadi ini adalah persepsi dan tohmahan yang digunakan untuk mengatakan bahawa Anwar dan juga Kerajaan Perpaduan ni telah gagal. Dan akhir sekali, kritikan yang mengatakan bahawa Kerajaan Perpaduan ni tidak ada arah tuju yang baik untuk Malaysia. Jadi semua ini telah menjadikan negara ini kembali kepada keadaan kucak-kacir, dan bukan sahaja kita menghadapi isu ekstremisme agama yang dibawa oleh satu kumpulan politik yang kononnya kalau undi dia masuk syurga itu terpulang pada tuan-tuan nak fikir sendiri. Dan ada juga parti politik yang kata dia lebih Melayu daripada orang lain, dan macam walaupun dia setahun jagung je, tak ada contribution apa-apa kecuali mungkin kepada keadaan kewangan mereka sajalah dari sudut projek-projek dan sebagainya. Jadi di sini saya nak berikan ulasan saya sendiri terhadap kritikan-kritikan tersebut dengan memberi beberapa hujah lah. Yang pertama, hujah saya adalah tentang DNAA ni yang saya faham, sebab saya ni bukan peguam dan juga saya tak pernah belajar tentang undang-undang. Jadi saya sebagai ahli akademik dan juga sebagai seorang Muslim, saya kalau benda tu saya tak faham, saya tak akan cakap banyak. Sebab tu saya tak banyak cakap pasal rasuah. Dan saya ingat orang macam Rafizi ni dia lagi faham, jadi biar dia cakap lah. Jadi bab ni yang saya faham, DNAA ni adalah satu representasi di mana diberikan kepada Attorney General, maka beberapa maklumat ataupun bahan-bahan yang diserahkan, alasan dan sebagainya diberikan, maka keputusan adalah kepada Attorney General sendiri untuk mengambil tindakan memohon mahkamah untuk DNAA dan perlu persetujuan daripada hakim yang bersidang. Jadi saya agak pelik apabila ramai ada juga golongan peguam yang menyoal tindakan Attorney General. Saya rasa pelik ni sebab apa?
bagi saya mereka ni tak pernah jadi pun Attorney General. Jadi kalau kita tu tak pernah kahwin, kita nak bagi nasihat pada orang yang dah kahwin lama, peliklah juga tuan-tuan. Saya tak pernah bagi nasihat kepada orang yang penagih dadah, sebab saya tak pernah ambil dadah, kan? Jadi saya pun tak reti lah nak bagi nasihat pada orang yang tengah melalui kemoterapi, sebab saya pun insyaAllah kita doa-doa kita pun tak adalah melalui perkara macam tu. Jadi di sini saya heran kenapa banyak sangat orang yang boleh jadi calon Attorney General, dan juga dia tahu ke apa dia representasi yang telah dihantar tu, dia boleh nilai ke tidak. Dan juga dia pun, orang-orang yang mengkritik ini pun bertindak sebagai hakim. Pernah kan mereka ni jadi hakim? Itu satu soalan bagi saya, dan saya tak pernah soal pun, walaupun saya tak suka lah ada juga orang-orang lain yang terlepas mahkamah dan sebagainya, tapi itu bab yang kita tak tahu. Jadi saya benda yang tak tahu tu saya serahlah kepada apa yang kita katakan orang yang profesional. Yang keduanya adalah bahawa keputusan DNA Zahid Hamidi ini adalah satu keputusan yang mana kita tahu bahawa perkara ni perkara macam biasa dilakukan, dan sebelum ini pun di bawah kerajaan lain pun berlaku di NAA juga, sebab mungkin bertukar maklumat dan sebagainya, ataupun memberi janji kerjasama dalam kes lain. Saya pun tak tahu. Jadi yang saya tahu, benda ni adalah satu perkara praktis yang sebahagian daripada perundangan. Jadi seperti yang saya kata tadi, saya pun tak tahu aspek-aspek perundangan, tapi yang kita dapat tengok benda ni kita pun dah pernah dengar. Jadi kes-kes lain yang juga diberikan apa yang disebutkan sebagai DNAA. Dan yang ketiganya adalah kritikan kepada kerajaan perpaduan bahawa semangat reformasi itu dah hilang, ataupun satu benda yang palsu, ataupun satu benda yang slogan yang tidak ada makna. Saya nak ingatkan orang-orang yang mengkritik atau memperli ni bahawa reformasi ni 23 tahun, 2 kali penjara, berapa kali menang kalah pilihan raya, Barisan Alternatif, Pakatan Harapan, dan sebelumnya itu cubaan untuk mengambil alih kerajaan dari sudut pilihan raya. Jadi di sini apa yang berlaku pada 2022 yang lalu adalah bahawa timbulnya satu kerajaan baru, bukan kerajaan reformasi dan bukan kerajaan Pakatan Harapan. Seperti pada tahun 2018 pilihan raya ke-14, Pakatan Harapan yang seketika itu dipimpin oleh Tun Mahathir sendiri, dan juga Anwar Ibrahim masih dalam penjara, maka mereka telah menang majoriti. Tapi pada tahun 2022 majoriti itu tidak didapati. Kita telah dapat lihat kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong untuk memberi laluan mula-mula kepada geng Perikatan Nasional, tapi mereka sombong. Mereka kata no. Bukan mereka, Tan Sri Mahyadin kata no, terus tak payah bincang, terus sign kata no. Jadi itu adalah cubaan pertama, dan cubaan kedua adalah meminta UMNO dan GPS dan GRS untuk bersama dalam kerajaan yang dikatakan kerajaan perpaduan. Jadi apabila timbulnya kerajaan perpaduan dan dilantiknya Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini bukan bermakna bahawa ini adalah kerajaan Pakatan Harapan. Bab tu pun tak erti, saya pun tak tahulah. Orang-orang muda macam pemimpin muda yang pernah jadi menteri,
faham politik, tapi buat-buat tak faham. Masa meminta-minta kerusi, dia faham lah. Masa dah tak dapat kerusi, dia tak faham. Jadi di sini kita lihat bahawa ini adalah kerajaan baru, bukan kerajaan Pakatan Harapan, bukan kerajaan reformasi, kerajaan baru. Dan saya sendiri merasa bersyukur sebab kalau kita tidak boleh hidup dengan musuh kita, seperti Pakatan Harapan bermusuh dengan Barisan Nasional, dan juga dengan GPS, maka susahlah kita nak mengharungi masa depan. Sebab sebelum ni kemenangan sudah tentu kepada satu parti, jadi bolehlah dia buat apa-apa yang dia nak buat. Sebab itulah kita jadi negara yang macam ni, sebab parti tu menang besar. Parti Barisan Nasional menang besar banyak kali, dan mereka telah bermaharajalela dengan macam-macam wang disonglap dan sebagainya, dan pemimpin-pemimpin jadi kaya sampai cicit makan pun tak habis. Kita ni masih risau anak-anak kita boleh ke mereka hidup. Jadi di sini kita lihat bahawa kerajaan ini kerajaan baru. Jadi bila ada kerajaan baru, maka manifestonya pun nak kena ada baru, kena buat baru. Dan untuk kita mengubah banyak benda yang katakan Anwar Ibrahim nak ubah, dan juga kita semua rakyat Malaysia nak ubah, dia kena slow lah sikit. Kalau dalam 2018 Pakatan Harapan menang majoriti pun menjadi banyak masalah juga. Kerana pertama kali Parti Pembangkang memegang kerajaan, dan ketika itu sosial media dan juga tiupan perkauman dan juga ekstremis agama telah mula berkumandang walau ketika itu. Maka kita lihat bahawa perubahan akan menjadi satu benda yang cukup perlahan, tetapi kita menuju ke perubahan. Malangnya ramai di antara orang-orang bukan Melayu, banyak rakan-rakan saya di dalam civil society yang menulis dan mengkritik serta membuat kenyataan-kenyataan untuk atau demi kebaikan Malaysia. Mereka sendiri pun tak faham bahawa perubahan tu dia nak kena slow and steady. Dia nak macam kita beli komputer, wipe out semua. Kalau aku like, kalau aku tak, aku swipe. Macam tu saja tak boleh. Ini bukan komputer, ini bukan WhatsApp, ini bukan telefon, apa nama kata, smartphone. Ini kerajaan. Kita cek keluarga kita sajalah, macam mana benda yang kita nak berubahkan dalam isteri kita ke suami kita ke anak kita pun bertahun-tahun juga berlakunya, dan ada yang tak dapat diubah. Kita kena hidup dengan keadaan sebegitulah. Jadi di situ kita lihat sendiri bahawa kerajaan baru ni, kerajaan perpaduan adalah sesuatu yang akan mengambil masa yang panjang, tetapi berhati-hati di dalam tindak tanduknya. Baik. Ulasan yang terakhir adalah ulasan tentang politik. Apa maksud politik? Dari sudut kita membaca buku dan sebagainya, politik tu senang je. Dia kata kita cuba mendapat kesepakatan untuk kita membuat sesuatu, biasanya dalam negara atau di dalam komuniti masyarakat, dan boleh juga saya rasa di dalam keluarga, iaitu mencapai satu kesepakatan. Baik, apakah cara kita nak dapat kesepakatan tu? Inilah benda yang menarik sekali. Jadi apabila kita kata, oh kita ada prinsip-prinsip tata kerja yang baik, macam apa yang Anwar Ibrahim selalu nyatakan, tata laku, tata kelola, macam-macam perkataan yang cantik-cantik tu. Cantik-cantik perkataan tu, dia berhadapan dengan perangai manusia, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak apa makna perangai manusia? Jadi kita ni manusia, saya manusia, tuan-tuan manusia. Manusia ni Allah kurniakan macam-macam. Kecerdikan akal pun ada, tapi ego pun ada, iri hati pun ada, tamak pun ada, macam-macam ada.
Jadi buku-buku politik ni banyakkan dia tak berapa faham sangat perkara-perkara begitu. Jadi pengalaman ahli-ahli politik yang lepas menunjukkan bahawa aspek emosi manusia, tujuan manusia, sikap manusia ni adalah satu yang kita kena pandai hidup lah. Jadi politik ni adalah kompromi. Politik ni adalah kita nak tahan sajalah. Atau tahan saja dulu, tunggu satu hari nanti, macam-macam. Jadi kalau kita ada keluarga, ada anak, kita faham. Kalau kita nak politik secara tegas boleh. Macam anak-anak saya, kalau dia tak ikut cakap saya boleh tarik kereta. Saya boleh tarik dia punya allowance. Saya boleh tarik dia tak belajar sini. Saya boleh halau dia daripada rumah saya. Tapi saya tak buat semua tu. Saya memilih jalan bersabar, memilih jalan berbincang, memilih jalan untuk memahami pandangan mereka sendiri. Sampai satu ketika di mana kita pun terima je lah ada beberapa perilaku mereka itu yang kita tak boleh nak ubah. Dan katakanlah isu buang sampah, main komputer, makan, lepas tu tinggal 3-4 hari, berapa kali dah sebut, tapi umur nak dekat 30 pun tak faham juga. Jadi last kali apa saya cakap pada isteri saya, kita buang je lah sampah sebab ni rumah kita. Kalau tak buang nanti ada penyakit, lipas banyak, tikus datang. So kita jangan marah, nak marah buat apa, orang tu dah besar. Jadi kita doalah dan bersabar sampai dia satu hari nanti berubah. Jadi perkara ni perkara biasa. Jadi kalau ada orang kata ini kenapa kita bekerjasama dengan musuh kita, orang yang begini begitu macam ni, saya rasa kamu tak pernah jadi Perdana Menteri, tak pernah jadi ketua politik. Kita kena ukur baju di badan sendiri. Bukan kata kita tak boleh kritik, bukan kata kita tak boleh bagi pandangan. Tapi pandangan atau kritikan, saya punya kita katakan law ataupun saya punya prinsip adalah saya tanya dulu, bolehkah saya jadi Perdana Menteri? Bolehkah saya jadi menteri sekian dan menteri sekian? Kalau saya tak boleh jadi Menteri Pendidikan, jadi saya tak tulislah pasal pendidikan. Sebab saya tulis banyak pendidikan tu sebab saya rasa kalau dia bagi kat saya, pasalah saya buat. Saya tak nak pun, tapi kalau dah bagi, kita kena buat. Sebab kita yang cakap. Jadi kalau kita tak boleh lakukan, jadi kita kena merendah diri untuk memahami satu isu tu dalam isu yang kecil saja. Tapi janganlah kalau isu tu satu isu yang kita faham, tapi kita terus condemn menteri itu, kata ini patut kena buang kerja ni, patut macam tu je. Sebab satu benda je. Satu benda yang kita faham saja. Kita tak faham benda-benda lain yang telah dibuat. Kenapa kita nak cakap macam tu? Tak kebiadab tu. Kalau kita dikatakan macam tu, Tajuddin dah 35 tahun bekerja, ada satu benda kamu buat yang pelajar tak suka, dah semua 34 tahun tu hilang dengan tindakan tata tertib buang kerja. Macam tu saja. Bolehkah kita buat perkara yang sebegitu? Jadi di sini saya merasakan bahawa kalau macam kes DNAA ni, selagi kita tak tahu apa dia punya cerita, jadi kita terima sajalah dulu. Sebab kalau betul Zahid tu bersalah, dia dengan Tuhan dah tak boleh lari, dengan rakyat pun dia tak boleh lari sebab dia DNAA ni bila-bila masa kita boleh tarik balik kes tu. Tapi sekarang ni biarlah dia buat kerja apa yang sepatutnya untuk menyelamatkan Malaysia ke, tebus dosa ke apa-apa, tu dia punya pasal lah. Dan kita pun bukanlah Tuhan, kita pun bukanlah malaikat, kita pun hanya boleh bagi nasihat dan boleh bagi pandangan kepada benda yang kita tahu sahaja dan yang sanggup pikul sahaja. Jadi kalau kita tak sanggup nak pikul beban menjadi ketua politik UMNO seperti Zahid, hati-hatilah kita beri kritikan. Dan kalau Parti Pembangkang tu dah memang kerja dia lah, kan? Benda dia cakap pun
tak ada masuk akal. Ini lagi pula kritikan dia yang dia dulu pun 2 kali 5 juga, satu hal juga. Baik, di sini saya akhiri ulasan saya terhadap isu DNA Zahid Hamidi. Satu isu yang saya rasa masih lagi terbuka, tetapi satu keadaan di mana kita sebagai rakyat Malaysia kena faham apa yang kita tak tahu, dan kita kena faham politik itu memerlukan kerjasama antara pelbagai jenis pemimpin dan ideologi politik dan sebagainya. Itulah sebenarnya makna politik. Dia tidak ada benda yang hitam putih ataupun yang secuci bersih macam tu. Itu adalah apa yang saya kata dalam satu tulisan, itu adalah alam Barbie doll. Anak patung Barbie yang dalam movie Barbie doll tu semuanya sedap, semuanya tak ada kesusahan, semuanya seronok je setiap hari. Kita tak hidup di dalam Barbie doll, tuan-tuan. Kita hidup di dalam keadaan di mana kita perlu bertolak ansur, perlu faham memahami, perlu hormat menghormati, perlu tahu limitasi kita atau had kita dalam apa-apa hal. Dan kalau kita nak buat kritikan, kita kena buat kritikan dengan beradab dan juga tahu tanggungjawab kita masing-masing. Begitu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.